Assalamualaikum Hafiz. Pertama kali tahniah, difahamkan dah lengkap. Finally orang terakhir untuk tahun 2024 dan emas ke-12 gamat. Tahniah dan sahabat ucapkan. Jadi sebagai pembuka kata, mungkin ada apa-apa yang Hafiz boleh ceritakan sikit berkaitan dengan background latar belakang Hafiz secara ringkas, silakan. Latar belakang daripada mana, asal daripada mana, sekarang buat apa. Betul-betul saya tinggal di Selajah Manis. Sekarang pilihan saya adalah kerja ladang, kerja kebun. So kita tengok Hafiz dah start ni. Tarikh bila mula Hafiz? Tarikh mula 30 September 2023. So kita dah tamat sehingga komponen yang terakhir, rekod terakhir 1 Oktober. So 12 overall 12 bulan 1 hari. Yes. Okay Hafiz, untuk ERPRM tahap emas, mungkin Hafiz boleh terangkan kat saya sikit. Sebenarnya ramai yang tertanya, apa itu ERPRM, apa itu Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Apa yang Hafiz faham berkaitan ERP secara general, secara ringkas? ERPRM ni kita boleh dapat mengisi masa lapan kita. Contohnya kita aktiviti apa yang kita dapat tolong orang dan yang dalam kesusahan, kita boleh isi dalam laporan dan sistem. So sebenarnya dia boleh mencukil bakat kita lah. Sebenarnya mengenal pasti potensi kita lah. Satu program yang kita pertama, kita nak identify kemampuan kita, nak mengenal pasti bakat yang kita ada. So bila dah sampai ke tahap emas ni, mungkin perjalanan daripada gangsa, perak dan emas tu mungkin Hafiz boleh share sikit lah. Masa mula dulu terlibat sebagai peserta tahap gangsa, macam mana, tahun bila, galakkan dan dorongan daripada siapa yang boleh, yang kata daripada gangsa boleh sampai ke emas tu, boleh lah, boleh dah naik sikit. Tapi bila gangsa ke perak tu kita boleh pergi lagi. Tapi perak ke emas tu mungkin dia punya laluan dia sebenarnya, cabaran dia mungkin lebih. Jadi mungkin Hafiz boleh share lah overall punya perjalanan daripada gangsa ke emas. Saya siap gangsa 2019. Tentu terlihat tuan. Oh ya, saya dekat sekolah. Dekat Pemanis ya? Yes, dekat sekolah. Itu tahun 2019 tu. Wah, Hafiz dah saya seorang dia Jumpa balik. Okey. Tentu buat mula memang tak tahu apa itu ERPM. Sebabkan kawan ajak buat, saya pun buat juga. Mula tu ada rasa susah, macam juga asyik nak jumpa, asyik nak jumpa dia. Okey. Lepas tu siap juga 2019. Okey, masuk buat perak 2020. Tapi sebabkan PKP, okey, terus sambung lah. Habis gangsa terus sambung perak, teruslah sambung. Tapi sebabkan PKP, saya toliah perak 2023. 2023 19. Tahun lepas. Berapa tahun lebih lama juga nak settle lah. 3 tahun juga lah. Masa tu tahun yang di luar baru kan? Yes. Luar baru. Okey, alright. Okey, masa buat emas ni juga give up, tak nak buat emas. Tapi sebabkan mentor paksa, saya buat juga. Mentor paksa kalau tak ada desakan daripada mentor, memang tak buat lah. So nanti CDM ni buat satu salinan frame bagi kat mentor. Bagi mentor simpan dia. Ini usaha bersama ni sebenarnya. Bukan usaha Hafiz seorang. Kalau tak ada mentor, saya rasa you are not in front of me right now. So nanti bila dia tawiahkan tu, jangan lupa orang-orang membantu, bolehlah bagi appreciation sikit. Okey, betul. Lepas tu buat emas ni pun kadang ada give up juga. Tapi sebabkan ada kawan yang tolong, bagi support, family, buatlah selain upaya untuk habiskan, walaupun dalam sistem digital dan manual. Saya nak tanya soalan tu je. Bila Hafiz dah sebut pasal sistem digital tu, Hafiz antara orang yang pada saya bertuah kan, sebab you dah menjalani kedua-dua sistem record melalui manual yang orang kata sangat rigid, sangat susah juga nak kena teliti dan sebagainya.
dan beralih kepada sistem secara prolog yang mungkin lebih friendly, lebih efisien, tetapi dari segi isu dan teknikal yang mungkin ada sedikit cabaran. Dan frankly speaking, kalau Hafiz daripada sistem manual kita convert kepada sistem prolog, how you feel? Apa perasaan? Mula-mula masa daripada buku manual nak masuk prolog, mula macam menira juga, tak nak jaga dengan mentor saya, tak nak buat digital, nak buat nampak macam lebih susah lah sebenarnya sistem ni. Tahu macam mana untuk pakai digital. Lepas tu mentor kata tak apa, cuba je, biar jadi makmal tikus sekali pun. Antara 5 orang tikus makmal lah. Makmal. Hafiz orang pertama kan? Orang pertama mendaftar dalam Malaysia je menggunakan sistem prolog. Yes. Lepas tu saya buat. Okey, dah faham sikit. Dah kat sebulan atau 2 bulan, okey, saya dah faham macam mana nak flow untuk pakai sistem. So maknanya kalau kita boleh katakan ataupun secara kesimpulan dia lah, conclusion dia sebenarnya setelah Hafiz dah lengkapkan secara digital laporan ni, dan 2 tahun lebih kurang dalam 3-4 tahun secara manual, sebenarnya mana yang lebih sesuai kita implement untuk laporan ERP? Kalau saya paling senang dia pakai digital. Pakai digital lah, lebih mudah. Takut sebab pakai buku, takut buku hilang. Buku hilang juga ada pakai sistem di mana-mana saja boleh report. Kita boleh buat laporan. Okey Fiz, itu berkaitan dengan sistem prolog. Kalau kita tengok kepada khidmat masyarakat yang Hafiz buat sekolah belia, banyak aktiviti lah, sampai 83 jam and more than kita punya target. Dan untuk kemahiran pun Hafiz pilih Kompang. Kompang ni okey, kalau yang sebelum ni masa Perak, apa kemahiran Hafiz ambil? Perak saya buat mesin rumput. Mesin rumput. Saya buat grafik berkomputer. Okey, so Kompang lah ni kemahiran buat Kompang. So apabila Hafiz buat emas dalam komponen Kompang ni, mungkin ada satu orang kata kelebihan sebenarnya bila Hafiz dah belajar selama 75 jam. 75 jam ni tempoh yang masa yang lama tau. Macam mana dia punya progress Kompang tu, daripada zero ke hero ke, ataupun memang macam biasa Kompang ni time saya sekolah rendah tu saya ada juga join Kompang sekolah. Lepas tu dah masuk sekolah menengah tu dah terus start di join. Lepas tu terus tiba-tiba studio seni gitu ada buat dia tu buat Kompang. Tu saya join sebabkan untuk buat komponen apa kemahiran ni, saya fikir baik saya buat Kompang. Tak, maksud saya lepas pada Kompang dimasukkan sebagai komponen tu, adakah you improve yourself skill pasal Kompang? Adalah sebab saya rasa daripada asal pun Hafiz memang ada basic Kompang. Jadi selepas Kompang ni dimasukkan sebagai komponen, ada tak nampak perbezaan yang besar tak hasil skill Kompang tu? Ada juga. Saya masuk Kompang tengok sekolah main untuk majlis apa. Masuknya sekarang ni yang dapat buat contohnya macam kat kerja kahwin, dapat buat bahan. Sebab itulah kita masukkan dia sebagai komponen emas. Sebab dah emas ni sebenarnya level dia dah bukan macam perak tangsi lah. Okey, untuk futsal, futsal biasa main kat mana Hafiz? Kat mana dengan Melaka Shell. Okey, kita kat Segamat, kat mana lagi ada gelanggang futsal yang sesuai? Kalau kita budak-budak kalau tanya, Abang Hafiz saya nak main futsal kat mana yang best? Biasa main, kalau pemanis gelanggang biasa lah. Gelanggang biasa. Kalau yang untuk boleh buat tournament ke? Tournament kat belakang Shell. Tu je satu lah. 2 court dia ada. 2 court. Sebab dulu dia ada kat Taman Yasan kat Pasar Raya. Sekarang dah tutup. Dah tutup Sebab apa tutup yang tu? Ada yang bertanya saya tau. Tu saya tak tahu. Sebab permintaan saya tu budak-budak Segamat ramai main futsal, tapi yayasan tu kenapa tutup Sampai saya tak nak jawab juga kan. Nampak ramai je. Okey, Hafiz bagi sharing sikit pasal ni pengalaman 5 hari ni. Ni 5 hari ni. Boleh buat secara ringkas Hafiz, hari pertama, kedua sampai closing. Okey. Hari pertama saya sampai terus jumpa dengan Cik Hakimi, terus pergi tempat apa nama hatchery. Hatchery. Kita suruh gali lubang untuk
periksa telur penyu. Tu hari pertama. Aktiviti pertama pun dah habis tu. Dah terus periksa. Okey lah. Jadi dalam 6 lubang. Jadi ada jumpa daripada 6 dah dulu. Ada satu lubang dia jumpa satu anak penyu yang hidup. Itu memang baik tu. Okey. Ambil tak penyu tu? Tu terus bagi projek penyu untuk next. Oh, dia akan ambil lah. Tak ada dah sekor tu, apa tu yang lain-lain dia tak ambil? Tak ada. Sebab tu sekor yang lain semua dah habis. Dah tinggal dah jadi telur. Apa ni, telur tu dah busuk. Oh, tak jadi lah. Tak jadi lah. Okey. Ini 2019 apa ni? Okey, so kami Okey, hari kedua 5 tahun dah. Hari kedua pagi tu kena bersihkan kolam. Tu hari kedua ramai yang semua sekali jadi? 5 orang. 5 orang bersihkan kolam, lagi 3 orang dia jaga kat belah dalam untuk buat kajian sindir. Apa baju dia? Hari kedua tu petang saya dengan kawan-kawan tu pergi ke Mata Daerah. Jauh sikit lah. Jauh sikit untuk pergi tengok penyu naik ke darat. Itu best tu banyak lah dapat tengok lah. Berpeluang lah Tempat tak tengok? Tempat ada? Tapi tak banyak? Dia dalam 8 ekor yang naik. 8 ekor juga. Tapi biji telur yang kita orang kumpul tu saya tak ingat. Lepas tu besok pagi itu daripada pukul 12 sampai pukul 6 petang buat 2 kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B lah. Contohnya pukul 2 sampai pukul 4 tu kumpulan A, pukul 4 sampai pukul 6 kumpulan B lagi. Lepas tu pagi besoknya kat Madera lagi. Kita lagi buat sama dia. Madera lagi untuk balik ke TCIC kita buat kita punya projek. Sebelum gerak tu kita orang buat refleksi sikit dengan mentor kita. Lepas tu gerak petang tu Puan Kalsum, Umi Kalsum datang kerja sikit semua. Hari keempat ni. Hari keempat kan? Hari keempat buat kerja sikit. Lepas tu tengah hari tu Cik Buang Batik daripada Gombak datang. Dia nak pergi bercuti. Dia singgah sekejap untuk bagi refleksi sikit dengan kita orang. Sempat juga lah. Lepas tu pagi kita bawa Cik Buang Batik tu pusing tempat satu TSC bagi pengenalan macam mana apa ni dia punya penyu tu bertelur. Penyu tak? Tak payah berserai lah. Penyu dia pandai sendiri. Lepas tu bersihkan penyu. Lepas bersihkan kolam tu apa ni Tuan Cik Hakimi dia ajak pergi satu bukit. Apa ni nama bukit tu Bukit Cik Ahua. Cik Ahua. Dia ceritakan secara ringkas ni selama 4 tahun 5 bulan apa yang boleh kongsikan secara 4 tahun 5 bulan ni, apa yang Hafiz belajar yang mau kata memberi kesan yang betul-betul lah dalam diri setelah sampai di tahap di tauliah akan nanti, insyaAllah. Mas boleh kongsikan sikit. Saya rasa bangga lah kat diri saya sebab dapat membantu orang lain yang dalam kesusahan. Contohnya macam khidmat masyarakat, saya dapat bersihkan rumah. Contohnya Otoyo cat rumah dia bagi walaupun kita tahu hidup kita senang, tapi hidup orang lain tu lagi susah. Walaupun kita nampak benda tu simple aja, kecil je, tapi itu sebenarnya adalah learning process kita. Proses jalan diri, pembelajaran dalam diri kita. Lepas tu kita dapat bantu dari dapat menolong. Contohnya macam ada satu program
yang masa saya buat perak itu agihan beras daripada Gaya Negeri Johor. Saya tolong agihan beras tu ke setiap rumah dalam Dun Manis. Banyak tu buat berapa lama masa tu program tu? Tu start buat sebelum tempoh puasa dalam 2 minggu, cuti raya seminggu. Start cuti raya tu minggu raya kedua tu habiskan dalam 3 bulan je tu rasanya untuk habiskan untuk dalam 1 bulan. Okay, Pis, apa yang ni? Soalan dah biasa saya nak tanya. Selepas tamat sebagai peserta Medical Emas, so next mission berkaitan dengan ERP tu sendiri, dalam sistem ERP ni Hafiz macam mana? Adakah akan terus aktif ataupun orang kata dah habis dah tak sijil ni cukup dah? Okay, ini kalau saya sebab sistem digital ni baru diperkenalkan, mungkin saya akan tolong mentor saya untuk ajar orang yang lain yang buat gansa dengan perak dalam sistem bola. So maknanya orang kata bukan pandai berhenti tu lah, mungkin tolong. So dia akan tolong juga dengan mentor untuk guide budak-budak yang lain dalam sistem. Sebab sebenarnya pengalaman yang banyak orang pertama daftar di sistem, dia ada sejarah dekat itu So one day mungkin saya nak tengok Hafiz akan jadi seorang mentor juga yang akan produce lebih banyak peserta tahap gangsa, perak dan emas terutamanya di daerah Sikamat. Okay, so that's all Hafiz. All the best, keep it up a good work, congratulations. So lepas ni dah boleh relax sikit lah, boleh rehat sikit. Jangan lupa nanti CD tu frame, ampal kat bilik, lepas tu bagi kat mentor. Okay, that's all. Thank you very much. Okay, tahniah. Okay.